Assalamualaikum. Selamat datang ke Pak Salam Studio. Jadi anda bersama saya lagi, Pak Salam, dalam siri Para Mistik episod yang ke-13. Di episod kali ini akan menceritakan sedikit tentang kawasan yang tercorok dan juga tersembunyi di sebalik pembangunan di Pulau Pinang ni. Jadi tanpa membuang masa, mari kita pergi ke episod yang seterusnya. Episod kali ini akan menceritakan di sebuah kawasan yang diberi nama Penang Batu Feringgi Waterfall. Okey, cerita pada awalnya saya ingin pergi ke kawasan Taman Negara, iaitu di kawasan Teluk Bahang. Saya ingin pergi ke Taman Negara itu sebelum waktu PKP dilaksanakan untuk melakukan aktiviti riadah lah, seperti hiking, untuk pergi ke kawasan Monkey Beach dan sebagainya. Saya pergi dalam waktu petang, dan dari setibanya saya di kawasan Taman Negara itu, kawasan itu telah pun ditutup akibat langkah berjaga-jaga yang diambil oleh pihak yang bertanggungjawab untuk mengekang wabak COVID-19. Jadi tanpa melengahkan masa, saya cubalah Google beberapa tempat yang mungkin saya boleh lawati pada waktu dan ketika itu. Waktu itu jam 3.30 petang. Jadi dalam pencarian saya itu di kawasan sebelah utara Pulau Pinang, saya menjumpai satu tempat yang agak menarik, iaitu Penang Batu Feringgi Waterfall. Jadi setahu saya belum pernah pergi lagi ke kawasan Batu Feringgi Waterfall ini. Jadi ia agak menarik bagi saya. Untuk mencari kawasan Penang Batu Feringgi Waterfall ni, ia agak sukar sebab jalan yang digunakan untuk pergi ke kawasan Batu Feringgi Waterfall itu agak sukar untuk dicari pada waktu dan ketika itu. Jadi saya telah pun pergi dan menggunakan Google Maps untuk mengakses jalan pergi ke sana. Pada mulanya saya masuk ke kawasan macam agak hutan lah, tapi adalah jalan lorong muat untuk satu kereta masuk. Saya masuk ke dalam dan saya menanyakan kepada seorang uncle yang merupakan seorang pekerja, mungkin tinggal dekat kawasan tu, dan dia berkatakan pergi terus sahaja. Dan saya pun mengikut kata-kata uncle tersebut, dan kemudian sampai ke kawasan Simpang. Okey, Simpang itu menuju satunya ke arah kiri, satunya ke arah kanan. Bila saya toleh sekeliling untuk tengok, saya menjumpai satu shrine untuk orang agama Chinese lah, Chinese Buddha, untuk semayang. Jadi saya menggunakan Simpang ke arah kanan dan saya meneruskan lagi perjalanan saya. Sayang sekali, Simpang itu sebenarnya adalah Simpang yang salah, dan saya meneruskan perjalanan sedikit ke atas, dan makin lama saya makin meragui jalan tersebut kerana jalannya sudah lama tidak diakses orang, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda orang yang baru pernah masuk ke kawasan tersebut. Jadi ia menuju ke atas bukit, dan saya ambil langkah yang sewajarnya untuk patah balik kerana saya mengkhawatiri keselamatan saya lah, sebab jalan itu pun sangat lama. Dia punya jalan tar dah mula merekah dan tidak bagus untuk saya meneruskan perjalanan. Kemudian saya patah balik dan saya ambil simpang ke kiri. Simpang ke kiri dan menuju ke satu kawasan perumahan orang. Ada sebuah atau dua buah rumah dekat hujung sekali
Kemudian dengan bantuan pendengaran, saya dapat mendengar bunyi air terjun yang turun melalui sungai itu. Jadi saya pun mengekori lah bunyi tersebut, dan akhirnya saya berjumpa dengan Batu Ferringhi Waterfall ni. Waktu pertama kali saya sampai ke kawasan tersebut, saya agak terkejut dan juga teruja lah, sebab kawasannya yang sangat cantik kalau dilihat, kalau diamati. Air terjun juga sangat menarik untuk dilihat kerana dia menuruni kawasan batu-batuan yang sangat besar. Dan saya sangat-sangat bertuah lah, saya rasa, kerana sampai ke tempat seperti itu. Baiklah, cerita yang mungkin agak seram atau misteri dekat kawasan ni mungkin tidak dapat nak diketengahkan kerana tiada pengalaman yang spesifik yang diceritakan di blog-blog ataupun komen-komen di Facebook dan sebagainya. Jadi sukalah saya nak menceritakan lah untuk pengetahuan orang lah. Jadi tentang apa yang saya tahulah, ini hanyalah pendapat saya. Kalau saya salah, tolong betulkan. Jadi bagi pendapat saya lah, kawasan yang seperti Batu Ferringhi Waterfall ni, ia merupakan kawasan gerbang ataupun pintu untuk ke alam lain ataupun yang dinamakan alam bunian. Kenapa saya cakap begitu? Kerana pintu ke alam lain ini ada beberapa lah. Antara contohnya di belakang air terjun yang pertamanya. Jadi yang kedua adalah pokok yang merupakan seperti gerbang pintu, pokok yang condong seperti gerbang pintu. Dan ada lagi yang lainnya, dan antaranya ialah batuan ataupun batu yang besar. Jadi bila saya tengok kat kawasan sekeliling, saya nampak kawasan yang sangat besar dan semuanya diliputi ataupun dipenuhi dengan batu-batuan yang sangat besar. Jadi kalau dikaitkan dengan mitos ataupun pandangan orang, jadi kawasan tu adalah mungkin saya tak cakap itu yang betul, adalah merupakan kawasan di mana pintu gerbang untuk ke dunia lain. Jadi kalau nak ditengokkan dalam pengalaman ataupun sejarah tempat itu sendiri, belum ada lah pengunjung yang pernah diculik ataupun hilang kat kawasan tersebut. Akhirnya semuanya selamat. Kalau nak pergi waktu sekarang pun, saya suggest ianya adalah kawasan yang sangat selamat untuk dikunjungi. Saya cuma bagi tahu pendapat ataupun cuma nak mengaitkan teori yang dikatakan oleh orang ramai. Jadi kawasan yang dinamakan itu pada dahulunya seringkali lah dikunjungi oleh para remaja untuk pergi ke sana bermandi-manda, beriadah, kerana kawasan tu mungkin sangat cantik. Tapi pada waktu sekarang mungkin saya tak syorkan untuk pergi mandi, kerana kawasan dia agak berlumut sikit, dan batu-batuan di situ pun agak licin, jadi berbahaya untuk pergi. Kalau tersalah langkah mungkin akan menyebabkan kecederaan lah. Jadi itu sajalah mungkin episod kali ini, sedikit sebanyak untuk pengetahuan korang yang di sebalik bukit ataupun di sebalik kawasan Batu Ferringhi yang dipenuhi oleh hotel-hotel yang tinggi, bangunan-bangunan seperti apartmen dan juga flat, terdapat juga iaitu Batu Ferringhi Waterfall, air terjun di Batu Ferringhi ini. Dan mungkin zaman sekarang ni orang dah lama tak pergi ke kawasan seperti ini, dan makin lama pun makin ditelan zaman. Saya cuma nak bagi perhatian, nak bagi highlight kepada semua warga-warga di Pulau Pinang ataupun di seluruh Malaysia yang masih ada kawasan yang cantik seperti ini di bumi kita. Jadi jumpa lagi di episod yang akan datang. Mungkin akan pergi ke kawasan-kawasan yang lebih menarik. Jadi Assalamualaikum, bye bye.